ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومؤلف شيخ داود الفاطمي رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علمه في الدارين. Maka bermusyawarahlah mereka itu saudara Nabi Yusuf alaihissalam, dan mengetahuilah mereka itu tidak dapat diharapkan mata ayahnya, yang Nabi Yaqub alaihissalam. Maka datang mereka itu saudara Yusuf kepada Yusuf dan merindukan akannya kepada bermain-main di padang. Dan ini ketiga bersusu kambing, dan waktu buntingnya kambing datang mereka itu saudara Yusuf kepada Nabi Yaqub alaihissalam dan berkata mereka itu, bapaku, Yusuf keluar serta kami, nak melihat-lihat, nak bersuka-suka, nak bersenang-senang kepada padang. Bermusyawarah saudara adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam macam mana cara nak bawa Nabi Yusuf keluar supaya berpisah dengan ayah mereka Nabi Yaqub alaihissalam. Dulu Nabi Yusuf pernah bermimpi sebanyak 3 kali. Mimpi dia akan orang panggil himpunan kayu, dia mimpi turun bulan, bintang, matahari. Maka timbul perasaan hasad dengki pada adik-adik Nabi Yusuf. Mereka nak cari jalan macam mana nak bawa Nabi Yusuf keluar dari rumah. Kebetulan musim tu musim kambing bunting, kambing bunting segar, padang air untuk segar-segar. Maka datanglah saudara Nabi Yusuf kepada ayah mereka Nabi Yaqub alaihissalam. Dia mintakan minta izin nak bawa Nabi Yusuf keluar untuk bermain kat padang, tengok kambing-kambing. Maka kata Nabi Yaqub alaihissalam, tidak aku kuasa ada sedemikian, tak mampu nak berikan keizinan supaya Nabi Yusuf bermain-main dengan kamu di padang. Kerana aku tidak kuasa bercerai berpisah satu saat pun dengan Nabi Yusuf, dan tidak sabar aku dengan keadaan Yusuf alaihissalam. Kata ayahnya, Nabi Yaqub tak pernah berpisah walaupun sekali dengan Nabi Yusuf. Di mana ada Nabi Yaqub, di situ ada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf tidak ada di hadapan matanya, hati tak bersabar, duk gelisah kat mana anak kesayangan yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Lagi pula kata Nabi Yaqub alaihissalam, aku lihat ia dalam mimpi, aku berada di atas puncak bukit dan Yusuf berada di bawah bukit. Dan aku lihat kepada Yusuf dikelilingi 10 ekor harimau. Berkendak 10 ekor harimau nak memakan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan aku kata Nabi, aku berkendak tolongkan akan Yusuf, tetapi tidak boleh aku tolongkan. Aku berada di atas puncak bukit
Yusuf berada di bawah bukit, hanya mampu melihat, kata Nabi Yaqub alaihissalam. Tiba-tiba keluar salah seekor harimau dengan 10 ekor tersebut, ditolongkan akan Nabi Yusuf, kemudian terbelahlah bumi, maka masuklah Yusuf, tertutup bumi. Itu kata Nabi Yaqub alaihissalam, aku tak berani nak berikan keizinan supaya Yusuf ikut kamu keluar ke padang bermain-main, kerana aku bermimpi, kata Nabi Yaqub, sedang aku berada di atas puncak bukit, Yusuf berada di bawah bukit. 10 ekor harimau berkeliling Nabi Yusuf nak makan, nak terkam. Tiba-tiba salah seekor harimau nak selamatkan Yusuf, kemudian bumi terbelah, Yusuf masuk dalam bumi terbelah tersebut. Nabi Yaqub sudah diberikan isyarat oleh Allah SWT. Sebab itu Nabi Yaqub terasa berat hatinya untuk berikan keizinan, tidak mau Nabi Yusuf ikut bermain dengan adik-adik yang lain. Ini la yahzun an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun. Sesungguhnya aku menduga-citakan akan daku bawakan berjalan dengan dia, dengan Nabi Yusuf, dan aku takut, kata Nabi Yaqub, memakan akan Yusuf oleh harimau dan kamu lalai daripada. Allah hikayatkan perkataan Nabi Yaqub alaihissalam dalam Al-Quran Al-Karim tentang mimpi Nabi Yaqub alaihissalam. Jangan terlupa dulu, Nabi yang terkenal berbakti pada ibunya adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Bila ditanya siapa Nabi yang paling terkenal, yang masyhur seorang Nabi berbakti pada ibunya, atau Nabi Yaqub alaihissalam. Kembar Nabi Yaqub kan namanya Is, bergaduh antara Is dengan Yaqub dalam perut kandungan ibunya. Siapa nak keluar dulu? Itu awal-awal kisah dulu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, harimau itu ibarat daripada adik-beradik Yusuf yang 10 orang. Dan yang memelihara akan Nabi Yusuf itu adalah Yahuza, abang sulung namanya Yahuza. Bukan Qusaylah pun, nama lebih kuat. Ini orang bagi adik abang sulung Nabi Yusuf, Yahuza. Itu dia pun Yahuza. Itu Qusaylah jahat tu. Ini kata Ibnu Abbas dalam nafsir Al-Quran, 10 ekor harimau itu ibarat adik-beradik Nabi Yusuf. 12 beradik. Bunyamin tak ikut sana. Bunyamin dia sama si musuh bapa, sama bapa Nabi Yaqub, maknya Rahim. Itu si musuh bapa Bunyamin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. 10 ekor harimau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ibarat daripada 10 adik-beradik Nabi Yusuf. Seekor harimau untuk selamatkan Nabi Yusuf, itu namanya abang sulung Nabi Yusuf, Yahuza. Dan pecah bumi itu, kata Ibnu Abbas menafsirkan ibarat telaga yang dicampakkan Nabi Yusuf masuk dalam telaga. Dan 3 hari itu duduk dalam telaga. Nabi Yusuf dicampakkan oleh saudara adik-beradik dalam telaga, duduk dalam telaga selama 3 hari 3 malam. Atau orang lain, kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Dan berkatalah mereka itu, lain akalahu zibhu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Demi Allah, jika memakan akan Yusuf oleh harimau, kata juga ini, demi Allah mereka bersumpah, kalau Yusuf dimakan oleh harimau,
dan Allah kami, sedangkan kami sekaliannya ada musbah yang mengeraskan akal, dan bahawasanya tiba-tiba Allah kami daripada orang yang kerugian. Di tangan kami ini ada tongkat. Apa manfaat faedah kami biarkan Yusuf makan harimau, sedangkan kami boleh jaga? Di tangan kami ada tongkat untuk halau, kata adik-beradik dia. Kemudian maka menyahajakan saudara Nabi Yusuf AS dan merindukan akan dia, hingga sukalah Nabi Yusuf bersama-sama dengan mereka itu. Dan datanglah Yusuf kepada Syekh Nabi Yaqub AS. Satu ketiga, apabila saudara tak apa pujuk ayah Nabi Yaqub, saudara ini pujuk Nabi Yusuf. Yusuf, engkau yang minta kepada ayah, kami minta ayah tak bagi. Wah Yusuf, nak tak kita main kat padang sama-sama? Yusuf itu masih budak lagi, masih budak kecil. Sifat budak teringin nak bermain. Wah Yusuf, engkau diminta dengan ayah Nabi Yaqub, pasti ayah bagi. Adalah adik-beradik dia pujuk Nabi Yusuf. Lalu datanglah Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub AS. Apa kata Nabi Yusuf? Bapaku. Merujuklah Nabi Yusuf akan bapa Nabi Yaqub AS dengan cakapan yang lemah lembut, dan berkatalah ia, wahai kekasihku, apabila engkau berkendakkan yang demikian, maka sebaik-baik apabila Allah esok hari pagi-pagi engkau pergi serta mereka itu. Maka sukalah Nabi Yusuf dan sukalah segala saudara bila Nabi Yusuf yang minta, anak yang paling sayang diminta, pasti ayahnya akan izin. Kata Nabi aku, esok pagi-pagi keluarlah kamu untuk main dengan adik orang lain kat mana. Dan bermalam mereka itu akan sebagai kesukaan. Dan bermalam Nabi Yusuf, bapaku, apa yang terlalu panjang malam ini? Dan kata Nabi Yaqub, apa yang terlalu pendek malam? Nabi Yusuf tidur bersama Nabi Yaqub. Nabi Yusuf ni tak pernah berpisah dengan ayahnya Nabi Yaqub AS. Kata Nabi Yusuf ketika sedang tidur, terasa malam yang panjang sangat. Bila kita nak berseronok esok, tak sabar, terasa malam itu panjang. Kata Nabi Yusuf, terasa malam ni lama sangat. Bila nak sampai esok pagi, tak sabar. Kata Nabi Yaqub, wahai anak Yusuf, terasa malam ni sebentar. Nabi Yaqub dapat berasa satu kedua berlaku, terasa sangat dalam. Itu berbeza kan. Sebab kita merasa kalau esok bersuka, tak sabar nanti, lama sangat malam ini. Aku berkata-katalah antara Nabi Yaqub AS dan juga Nabi Yusuf AS. Maka tak kala berpagi-pagi, maka dipakaikan bajunya dan serbannya, dan dipakaikan tangkai pada lehernya, dan ditaruhkan lamban susu, satu bekas kirbah yang kecil, dan satu kirbah air, dan satu padanya tamar dan makanan, dan berpegang dia dengan kata segala saudara itu, wa inna lahu lahafizun. Pagi-pagi ayahnya Nabi Yaqub pakaikan Nabi Yusuf pakaian, dipakaikan serban, dibuatkan bekal air, satu lamban air susu, satu air biasa, satu bekas makanan, satu bekas tamar. Tamar itu bukan hanya kepada Muhammad SAW saja. Daripada Nabi Yusuf sudah menjadi satu makanan. Orang panggil buah tamar.
Dan bahawasanya kami sesungguhnya memeliharakan akan Nabi Yusuf, kata saudaranya. Kami akan jaga Yusuf, kata adik-beradik itu. Dan jadilah ia berwasiat akan tiap-tiap seorang daripada anak. Sebelum berpisah, Nabi Yaqub wasiat pesan setiap orang anaknya dipesan. Dan berkatalah ia Nabi Yaqub, anakku, bahwasanya kamu mengetahui akan kekasihku. Jika hilang kekasihku daripada aku walaupun sesaat, tidak akan rasa tenang ketapan pada hatiku, dan tidak akan baik kehidupanku. Maka jika ia lapar, kamu beri ia makan, dan jika ia dahaga, kamu beri ia minum, dan jika ia berat berjalan, kamu tanggungkan, kamu dukungkan agannya. Pesan ayah ini pada anak-anak dia, kata Nabi Yaqub, kamu tahu, aku tak boleh hilang untuk sesaat dengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf tidak ada di hadapan mataku, duk gelisah gitu. Nabi Yaqub pesan, kalau lapar pergi makan, kalau Nabi Yusuf dahaga, kamu beri minum. Kalau adik kamu dah pernah berjalan, kamu dukung, tanggungkan di belakang kamu, dan segerakanlah kembali kepada aku. Lepas habis main, pulang cepat-cepat, kata Nabi Yaqub. Maka dia peluknya dan dipucuknya antara dua mata Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub pucuk anak Nabi Yusuf, dia pucuk antara dua kening. Itu dikatakan sunnah para nabi, Nabi-Nabi itu. Kalau kita nak kucuk anak itu, kucuk antara dua kening, antara kening kanan dan kiri, kucuk di antara dua kening. Itu dah jalanan para nabi. Nabi-Nabi ketika nak kucuk anaknya, dia akan kucuk di antara dua kening. Demikian sifat pada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sangat gemar pada anak-anak kecil. Bahkan ketika Rasulullah sedang berkhutbah, datang cucu Hasan dan Husain. Rasulullah berhenti khutbah, Nabi turun ke bawah, Nabi dukungkan cucunya Hasan Husain, Nabi muat naik atas mimbar. Rasulullah seorang yang sangat-sangat kasih pada anak kecil. Ketika nampak, pasti akan datang. Maka antara jalanan para anbiya ketika nak kucukkan seorang anak, dikucukkan antara dua kening, kanan dan kiri, tengah-tengah. Dan dulu melihat Nabi Yaqub kepada mereka itu, Nabi Yaqub duduk tengok atau pisah. Maka berjalanlah mereka itu, dan naik Nabi Yaqub di atas kepala bukit untuk melihatkan akan mereka itu. Ketika berpisah, Nabi Yaqub panjat di bukit. Bila kita berada di atas tempat yang tinggi, pemandangan boleh lebih jauh, supaya Nabi Yaqub boleh tengok sampai sejauh mata boleh memandang. Maka selama melihat Nabi Yaqub akan mereka itu, ditanggungkan Yusuf di atas tengkuknya. Selama Nabi Yaqub boleh tengok anak-anak dia di atas bukit, adik-beradik dia dukung, letakkan Nabi Yusuf di atas bahu tengkuk, ditanggungkan Nabi Yusuf di atas belakang mereka. Ketika ghaiblah pandangan Nabi Yaqub alaihissalam daripada mereka itu, ketika Nabi Yaqub sudah tidak melihatkan kelibatan mereka itu, dah jauh jalan, lalu bergelontar ke Nabi Yusuf daripada bawah jatuh ke bumi. Akan sebagai lontar yang sangat hampir patah tulang rusuk Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika sudah tidak kelihatan ayahnya, dia humbarkan Nabi Yusuf ke bumi, seakan-akan Nabi Yusuf merasakan tulang rusuknya hampir patah. Dia lompat, dia jatuh ke bawah. Maka berkatalah Nabi Yusuf, wahai saudaraku, apa yang menanggungkan dikau atas barang kau perbuat ini?
Kenapa kau buatkan demikian? Kata Nabi Yusuf. Maka minta tolong Nabi Yusuf dengan yang lain. Nabi Yusuf cakap orang yang lempar itu tak layan. Nabi Yusuf minta tolong ahli lain pun tak layan. Maka dia dapat tiap-tiap seorang daripada orang itu lebih keras, dia bertaulan. Minta tolong yang kedua lebih sangat keras. Minta tolong yang ketiga lebih keras daripada yang kedua. Demikianlah sampai ke semua. Dan pergi mereka itu dan tinggalkan Nabi Yusuf seorang diri. Maka Nabi Yusuf hanya mengikut bekas tapak kaki mereka itu. Waktu tinggalkan Nabi Yusuf seorang-seorang, Nabi Yusuf hanya berjalan mengikut bekas tapak kaki saudaranya saja. Dan menyuruhlah Nabi Yusuf akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, sedangkan tidak berbalik sedikit pun kepada Nabi Yusuf. Maka matahari semakin lama semakin terik panasnya. Maka datanglah dahaga kepada Nabi Yusuf AS. Semakin lama berjalan, naik matahari panas. Naik matahari panas berjalan, terasa dahaga Nabi Yusuf. Maka berkatalah Nabi Yusuf, saudaraku Rubai, berilah minum olehmu akan daku. Maka bahasanya dahaga telah bermudarat akan daku. Yusuf panggil abang Rubai, "Wahai Rubai, aku dahaga yang sangat, berilah minum sikit air." Kata Nabi Yusuf pada saudara Rubai. Maka diambilkan akan lamban dan diambilkan akan air, dicurah keduanya ke bumi. Rubai buka air susu lamban, diambil air kosong itu, dicurahkan ke bumi. Tak diberi kepada Nabi Yusuf AS. Dan berkata, "Hei orang yang mempunyai mimpi," kata saudaranya, "wahai orang yang mempunyai mimpi yang dusta, serukanlah matahari dan bulan dan bintang supaya memberi minum akan dikau, supaya memberi makan akan dikau." Kata Rubai, "Dulu kau mimpi bulan, matahari, bintang turun, bintang sujud kepada kau." Adik-beradik mereka dapat tahu bintang ibarat saudara. Kata Rubai, "Cuba kau panggilkan bintang, bulan, matahari yang datang sujud kepada kau, mintalah makan dan minum pada dia." Kata Rubai kepada Nabi Yusuf AS. Maka tatkala itulah mengetahuilah Nabi Yusuf adalah mereka itu dengki kerana mimpi Nabi Yusuf AS. Dan jadilah Yusuf pucuk kaki tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Sakit yang teramat, lapar dan dahaga yang teramat, Nabi Yusuf pucuk tiap-tiap kaki saudara, mintakan belas kasihan. Dan berkatalah, "Hei saudaraku, kasihanlah oleh kamu akan mudaku. Aku ni budak kecil lagi," kata Nabi Yusuf, "dan sedikit helahku, tak pandai nak buat helah. Segera kamu lupakan akan wasiat bapa kamu. Kamu lupakan pesan bapa kita, dan kau hilangkan hormatnya." Maka berkata mereka itu, "Inilah akhir hari kamu, Yusuf," kata saudaranya, "hari ini hari terakhir kau." Maka kata Nabi Yusuf, "Jangan kamu perbuat akan aku. Demi Allah, aku sanggup jadi hamba kepada kamu selama-lamanya." Nabi Yusuf rayu, jangan dibunuh, minta jangan dibunuh. Kata Nabi Yusuf, "Aku rela menjadi hamba kamu buat selama-lamanya," kata Nabi Yusuf. "Dan jadi aku khabarkan kepada bapa, barang kamu berbuat akan aku," kata Nabi Yusuf, "kalau kau tak bunuh aku sanggup jadi hamba kamu selama-lamanya. Aku tak cerita kepada bapa. Aku sembunyikan daripada ayah," kata Nabi Yusuf. Dan berkatalah Nabi Yusuf, saudaraku Rubai, engkau saudaraku, dan anak saudaraku ibuku,
Dan engkaulah yang diwasiat oleh bapaku atas engkau kasihanilah olehmu akan datang. Lepaskanlah olehmu barang yang turun atasku. Maka ditampar Nabi Yusuf akan sebagai tamparan sehingga pingsan Nabi Yusuf. Adik-beradik dia gagal. Nabi Yusuf minta kasihan berat kepada Ruben, tiba-tiba kena perampas sekali pingsan terus. Akan tak dia cerita kan kelebihan yang ada pada anak Nabi aku. Anak Nabi dia istimewa. Ketika mereka berjerit, bumi ini boleh berubah macam bumi. Ketika mereka berjerit, boleh pecah kaca-kaca di masjid. Itu ada kelebihan adik-beradik anak Nabi Yaqub alaihissalam. Macam kita kungfu, sekali dia jerit, pecah hingga bergerak. Itu begitu. Anak Nabi Yaqub itu kehebatannya. Kalau dihentakkan kaki di bumi boleh goncang. Masa anak Nabi kita yang kiaskan kita orang biasa. Kita orang biasa jaga apa pun tak ada. Suara habis adalah ini anak para anbiya Allah berikan keistimewaan. Masa kecil sekali tampak pun sadar. Tunggu masuk MMA, masuk Gusti. Atau pensan Nabi Yusuf seketika. Dan berkatalah ia, tiada qarabah antara aku dan antara engkau. Kata Nabi, diputuskan persaudaraan. Tidak ada qarabah antara aku dan antara engkau Yusuf. Kemudian maka bergantung dengan kain Yahuda. Kata Yusuf sedar seketika, Nabi Yusuf merangkak, Nabi Yusuf berpegang berkain abang sulung Nabi Yahuda. Lalu berkatalah Nabi Yusuf, engkaulah yang paling tua antara kami, dan engkaulah orang yang paling kasih di antara kami. Dan senjatalah engkau lihat barang turun ke atas kami, maka engkau peliharalah kami. Maka jika orang membunuh, engkaulah mengambil akan belas kasihan. Dan engkau nak menuntutkan belas darahku, dan engkau menuntut akan balas darahku. Dan jadilah ia menangis dan membujuk kaki Nabi Yusuf ketika minta belas kasihan Ruben ditampar. Kemudian Nabi Yusuf minta kasihan belas dengan yang sulung namanya Yahuza. Sambil menangis di baru dipucukkan kaki Nabi Yusuf, pucuk kaki abang sulungnya Yahuza. Dalam adik-beradik, Yahuza ni sifatnya agak kasih sayang. Yahuza ni orang kaya, abang sulung ambil berat. Atau Nabi Yusuf mintakan kasihan belas kepada Yahuza. Maka menjatuhkan Yahuza akan dirinya atas Nabi Yusuf dan berkata, demi Allah, tidak menyampaikan kepada kita atas engkau Yusuf, dan tidak berbunuh engkau selama aku hidup. Kata Yahuza, selagi aku hidup, mereka tak akan bunuh engkau. Atau Yahuza kena mimpi 10 ekor harimau, 1 ekor harimau selamatkan itu. 1 ekor harimau itulah ibadah dari Yahuza. Ketika Nabi Yusuf berada, Yahuza sama-sama dalam bahan ini, dia perlukan Nabi Yusuf, orang yang lebih taklah kasar kata yang lain. Kata Yahuza, selama aku hidup, mereka tak akan boleh membunuh engkau. Lalu berkata, segala saudaraku, kamu ketahui bahawasanya menumpahkan darah ini daripada yang terlalu besar dosa di sisi Allah SWT. Maka kembalikan kepada bapa akan anak ini. Kata Yahuza pada adik lain, kau tahu tak, bunuh orang menumpahkan darah ini tak ada dosa besar. Kata Yahuza, kita kena pulangkan bagi Yusuf kepada bapa. Maka berkata mereka itu adik-beradik lain, sesungguhnya engkau berkehendak bertambah bagian pada bapa, kau nak ambil hati bapa ni. Kata adik-beradik lain,
Kau nak ambil hati bapa dan marahnya akan kita supaya bapa boleh marah kita. Kata ayat lain, kau nak ambil hati bapa supaya bapa marah kita orang semua. Demi Allah, kata mereka, jika kamu tidak tinggalkan antara Yusuf dan antara kami akan bunuh Yusuf. Dan saya akan membunuhkan akan kamu serta. Kata dia ini, kalau kau selamatkan Yusuf, kami semua sepakat bunuh Yusuf, bunuh kamu semua. Orang nak bunuh Yusuf, nak bunuh Yahuda. Kalau Yahuda nak selamatkan Yusuf, Yahuda juga akan dibunuh adik-adik yang lain. Maka berkatalah ia, jika engkau dapat, jika engkau tak dapat, tidak, ini mesti daripada ini, maka pilih olehmu. Kamu pilihlah pada aku, kamu jatuhkan dalam telaga yang dalam ini. Jika dijatuhnya, jika dipatutnya oleh ular dan binatang bisa, maka itu yang kita kenal. Dan jika sentosa Yusuf dipungut oleh orang, dibawa ke negeri yang jauh, dan surilah Yusuf dia berkamu di bawah kamu, maka muafakanlah oleh adik-adik yang lain. Kata Yahuda, kita campak kerana Yusuf dalam telaga daripada kita bunuh. Sebab kalau Yahuda selamat Yusuf, Yahuda akan dibunuh. Maka Yahuda beri kecadangan, kita campak Yusuf dalam telaga. Apabila Yusuf jatuh dalam telaga, telaga kat padang pasir, macam-macam binatang lagi. Kalau ular, kalau kala duk patut Nabi Yusuf, akhirnya mati dengan sebab bisa. Itu yang kamu kenal. Kalau Yusuf tak mati dalam telaga, orang musafir lalu kat padang pasir, dia nak ambil air, dia jumpa Nabi Yusuf, dia akan budak hamba, akan dibawa jauh, dia akan pergi daripada kita. Kata Yahuda kepada adik Nabi dia. Maka muafakatlah pilih mereka itu atas demikian cadangan. Adik-adik pun tengok, fikir cadangan Yahuda. Maka berdirilah dia daripada itu, dia mengikat akan Nabi Yusuf oleh mereka itu dengan tali. Adik-adik pun dah setuju. Dia bangun, diikat Nabi Yusuf dengan tali, dan ditanggalkan akan baju Nabi Yusuf, dan bergantungkan Nabi Yusuf dengan tangan baju mereka itu. Ketika Nabi Yusuf dibukakan baju, Nabi Yusuf bergantung dengan baju pokok adik-adik ini, minta belas kasihan. Dan berkatalah ia Nabi Yusuf, "Hei saudaraku, tinggalkanlah oleh kamu akan bajuku. Kalau aku hidup, dapat tutup auratku. Kalau aku mati, baju dapat dari kain kafanku." Nabi Yusuf minta, kalau campak antara tubuh, jangan dibukakan baju. Baju dia tutup bagian aurat. Kalau aku mati, boleh jadi kain kafanku. Maka tidak berpalinglah mereka itu kepada kata ini. Mereka tak dengar kata Nabi Yusuf, dan tetap ditanggalkan baju daripada Nabi Yusuf. Lalu dilontarkan Nabi Yusuf jatuh dan telaga. Maka mengambil seorang daripada mereka itu saudara Nabi Yusuf kepada sikit tadi, ikat tangan Nabi Yusuf, dilemparkan. Nabi Yusuf mula bergantung kat tadi, dilemparkan masuk dalam dan telaga. Salah seorang saudara dia ambilkan sikit pisau, dipotong, dikerangkan kat tali, sehingga jatuh Nabi Yusuf ke bawah. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada Jibril AS, Jibril, firman Allah, engkau dapatkan akan hamba Yusuf sebelum jatuh ke bawah telaga. Maka turunlah Jibril atas perintah Allah. Lebih pantas dia berkilat. Jibril angkatkan Sakhra itu,
Jibril angkatkan Zahra, batu yang besar yang berada di luar telaga. Maka diangkatkan akan Jibril, angkat batu tersebut, sehingga Nabi Yusuf jatuh dan telaga tidak jatuh masuk dalam air, terapung atas batu. Seketika itu awak perintah Jibril turun ke muka bumi. Jangan biarkan hamba jatuh dan telaga. Sampai Jibril dia akan batu dan telaga supaya Yusuf terapung di atas air. Maka turun Jibril kepada Zahra, batu yang besar, diangkatkan timbul di atas air supaya sejahtera Yusuf berada dalam. Dan berkatalah ia Jibril, "Hei Yusuf," kata Jibril, "Tuhan engkau mau beri salam." Dia berhenti. Nabi Yusuf sudah didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Wahai Yusuf, Allah kirim salam kepada engkau." Dan firman Allah Ta'ala, "Jangan engkau terkejut demi jalanku." Maka Jibril sampai pesan Allah, "Jangan kau terkejut demi jalan kebesaranku," firman Allah, "dan izzah kemuliaanku. Jikalau mereka putuskan tali antara engkau dan antaramu, maka bahawasanya tidak aku putuskan tali yang antaraku dan antara engkau." Kata Jibril, "Kalau saudara kau putuskan tali, aku tak akan putuskan tali. Aku tetap akan bersama engkau," kata Jibril. Atau lagi, siapa yang menjadi para nabi, itulah maka Jibril akan melindungi para nabi yang muslim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tak ada tetap Nabi Yusuf pada pintu telaga. Ketika Nabi Yusuf berada dalam telaga atas batu dalam keadaan sejahtera, dan tetaplah Nabi Yusuf tidak ada sesuatu pun yang menakutkan daripada ular dan lain daripada ular. Jadilah menyuruh akan segala saudaranya dengan kata, Nabi Yusuf sudah berada dalam telaga, tak dipatuk ular, tak dipatuk binatang bisa. Binatang buas, binatang bisa tak akan berani memberi mudarat tubuh para nabi. Binatang buas tak akan boleh makan tubuh para nabi yang muslim. Kata Nabi Yusuf berada dalam telaga, menjerit Nabi Yusuf, dia berdoa, segala saudaraku, adalah bagi tiap-tiap mayat itu wasiat, dan wasiat aku bagi kamu, apabila berhimpun kamu ingatlah akan aku. Kata Nabi Yusuf, tiap-tiap jenazah mayat ini sebelum mati kan ada wasiat. Wasiat Nabi Yusuf, ketika kamu duduk berhimpun bersama-sama, ingat akan aku. Aku duduk seorang-seorang ni, kata Nabi Yusuf. Dan apabila berjinak-jinak kamu sebutkanlah akan keliaran aku. Jadi kamu sama-sama berjinak-jinak hatiku liar. Ingatkan aku sedang liar hati. Duduk seorang-seorang gelap-gelap dan teraku. Maka apabila kenyang kamu ingatlah aku sedang lapar. Dan apabila kamu minum, ingatkan aku sedang dahaga. Dan apabila lihat akan orang muda, kamu ingatlah akan rumput baikku, akan gugur mudaku ini. Pesan Nabi Yusuf kepada saudara. Tiap-tiap orang nak mati, kata Nabi Yusuf, ada wasiat pesan. Kalau kamu makan, ingat aku sedang lapar. Kalau kamu minum, ingat aku sedang dahaga. Kamu berseronok, ingat aku sedang bercinta. Kamu berjinak hati kamu, ingat hatiku sedang liar. Pesan Nabi Yusuf AS. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, rahimahullah ta'ala,
Dan kala kemudian datang anak Yakub akan dia pada waktu adatnya, maka bersalah ia pada hatinya dengan sesuatu, maka berdirilah ia berhadapkan akan mereka itu, tidak kuasa bangun, maka jadi berterkat atas jadinya, dikatakan akan namanya Sofra. Maka bangkit Sofra atas Nabi Yusuf, dan jadilah dia berjalan berterkatkan atasnya hingga sampai pada Yusuf. Duduk menantikan mereka itu, maka katakanlah melihat segala adabnya akan dicarikan akan baju mereka itu, dan menghantarkan tanah pada kepala, dan menyuruh dengan wail, katanya, wail celaka, wail celaka, dan berteriak menjerit mereka itu dengan kata, hei saudaraku, hei Yusuf. Katakanlah mendengar Nabi Yakub akan suara mereka itu, tidak kuasa nak mempertahankan akan dirinya, akhirnya jatuh pingsan Nabi Yakub alaihissalam. Pesan adik-adik ini, kita koyakkan baju Nabi Yakub, kita pergi kat kawasan Yusuf, kawasan ada pokok-pokok semua, mereka tak wahilah, mereka tak wahilah kepada ayah Nabi Yakub. Kita koyakkan baju, kita lempahkan ini ke tanah, ambil ke tanah kena kepala, seolah kita menangis, kita menyesal, kita melalui, hei Yusuf, bagaimana ke Yusuf? Mereka tak wahilah kepada ayah. Ketika Nabi Yakub mendengar suara tangisan anak-anak dia, tahu Nabi Yakub, Nabi Yusuf sedang timpa musibah. Akhirnya Nabi Yakub pingsan rebah ini, pingsan Nabi Yakub. Berkelilinglah mereka itu kepada ayahnya, memberi salam mereka itu atas ayahnya dengan salam yang dhaif. Setelah sedar Nabi Yakub, dan berkata lagi, hei anakku, apa yang aku dengar kamu menjerit berteriak yang sangat, dan salam kamu akan salam yang dhaif, dan betapa tidak aku lihat akan buah mata hatiku. Kerana Nabi aku sedar, apa yang berlaku dengan Nabi aku? Kau ada menjerit menangis, bagikan nama Nabi Yusuf, apa yang berlaku? Kerana Nabi aku pada anak-anak dia, inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu zibu wa ma anta mu'minin lana wa la kunna sholikin. Allah hikayatkan Al-Quranul Karim bahawa kami pergi berjalan berlumba-lumba. Ketika Nabi Yakub tanya, anak dijawab, kami sedang berjalan-jalan, bermain, berlari, kami tinggalkan Yusuf duduk jaga barang-barang mata berpegang. Maka datang harimau, duduk makan kerana Yusuf alaihissalam. Dan tiada kamu percaya bagi kami. Kata dia ini, bapa suka percaya. Kami situ bapa suka percaya. Jadi kami sedang bermain, Yusuf berjalan barang, datang harimau duduk makan dengan Yusuf. Dan jika ada kami ini orang yang benar sekalipun, kami orang benar, mesti bapa tak percaya. Kata adik-adik itu. Maka melontarlah Nabi Yakub akan dirinya pingsan buat kali kedua. Pingsan. Nabi Yakub dengar anak itu makan harimau, pingsan Nabi Yakub. Maka berteriak sekalian anak-anak ini, duk ambilkan air, puncikan pada muka bapa kita. Tak, jaga-jaga juga. Dipanggilkan nama pun tak sedar-sedar, tak jawab-jawab. Pingsan Nabi Yakub. Dan jadilah Yahuza tangannya ada tempat lalu napasnya. Yahuza letak tangan ke hidung Nabi Yakub, bernapasnya tidak hidup kita. Maka tidak melihat dia baginya bergerak, sikit pun Nabi Yakub tak bergerak.
Maka menangis semua anak-anak. Hei kebinasaanku daripada malaikat dia. Ada memilih perbuatan kami akan saudara, menghilangkan akan dibunuhkan akan bapa kami. Maka tidak sedar ia bapa kami, melainkan dengan sejuk waktu sahur. Yahuza pegang hidung tak bernafas. Kemudian Yahuza sampai waktu sahur, bukan waktu buka, waktu sahur. Petang tu sampai orang bagi dekat subuh, baru sedar Nabi Yakub daripada pingsan. Dan Allah kepalanya di atas berubah, dan Allah kepada Nabi Yakub di atas ribu anak Ruben. Berkatalah ia Nabi Yakub, Ruben, tidakkah aku jadikan kamu khalifah? Bukankah aku dah wasiat engkau jadi ketua? Tidakkah aku jadikan kamu tempat bersandar segala pekerjaan, segala masalah kamu yang akan bertanggungjawab? Berkata Ruben, bapaku, aku terlepas daripada tangan. Aku khabarkan engkau, maka dia bermenangis. Maka berkatalah ia Ruben, bapaku, inna zahabna nastabiqu wa ta'ala Yusuf inda mata'ina fa'akalahu zib. Kata Ruben, ketika kami sedang bermain-main, Yusuf sudah tinggal seorang-seorang, datang harimau untuk makan kepada Nabi Yusuf. Kata Ruben kepada ayah Nabi Yakub alaihissalam, tanggap lagi di sana, berhenti di sini. Kemudian katanya, inna zahabna nastabiqu wa ta'ala Yusuf inda mata'ina fa'akalahu zib. Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahawa dia balik kan, maknanya Nabi Yusuf dengan Yamin tu satu part, satu ayat lah. Maknanya yang lain tu abang tiri, sebelah tiri dia kalau Nabi Yusuf. Nabi Yakub ada 4 isteri. Nabi Yakub ada 4 isteri, 2 adik-beradik. 2 lagi isterinya bekas saya isteri. Mula-mula Nabi Yakub nak kahwin dengan adik. Masa saya Nabi Yusuf. Saya cerita kan kau. Mula-mula Nabi Yakub berkenan nak kahwin dengan adik. Ada orang kampung, kakak yang kahwin dulu. Kata Nabi Yusuf, kata Nabi Yakub dah berkenan dengan adik. Kata makcik dia macam ni lah, doa lah dengan Tuhan kau, kalau izinkan kahwin dulu. Makcik dia satu-satu Nabi yang Allah izinkan boleh himpunkan satu masa isi adik-beradik. Itu Nabi Yakub. Isi pertama, isi kedua adik-beradik satu masa. Ketika Nabi Yakub kahwin 2 orang isi adik-beradik, 2 orang isi itu ada 2, setiap seorang ada jariah, ada hamba perempuan, dihadiah kepada suami dia. Suami dia boleh nikahkan, suami nikah. Maka 4 isteri Nabi Yakub dapat anak 12 orang. Ibu Nabi Yusuf, isteri Nabi Yakub namanya Rahil. Rahil dapat 2 orang anak, Yusuf dan Binyamin. Adik-beradik lain semua mak lain. Adik-beradik tinggi. Mak lain lah, dia 4 isteri. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi tak cakap tadi kan, yang juga abang-abang dia seksa kan, maknanya dia cakap meminta lah pertolongan dari bulan matahari kan. Adakah nanti cerita yang mimpi dia tu dekat saudara-saudara dia, padahal ayah saya dah berlaku pesan yang menceritakan saudara-saudara. Nabi Yusuf bukan mimpi 3 kali. Sekali mimpi dia tidur atas riba bapak tu, sekali mimpi tidur atas riba saudara dia. Ketika Nabi Yusuf mimpi tidur atas riba bapak dia pesan,
Jangan cerita mimpi kepada hari lain. Waktu lain Nabi Yusuf tidur kat ibu adik Nabi ini. Mimpi lain. Itu terbuka mulut tercerita. Atau timbul perasaan hasad dengki. 3 kali mimpi. Kali pertama tidur kat ibu kiri. Hari kedua tidur kat ibu bapak dan dia aku. Kali ketiga tidur kat ibu adik dan ibu. Itu 3 mimpi. Itu ada bagi mimpi pun hasad dengki. Oh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wa muftah bi hikmatika futuhal 'arifin wa nshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.